Okay, alright. So untuk servo motor ni, servo motor ni adalah satu motor yang mana kita boleh control kita punya angle lah. Kita boleh control kita punya angle, angle tu kita nak berapa sudut tu. Okay, kita boleh tentukan angle tu kita nak berapa. Sama ada 0 sampai 150 darjah kita boleh adjust lah. Okay, so mungkin ada dari antara awak nak buat projek PTA nanti, dia nak bergerak sikit je. Okay. Okay. Faham Okay, so untuk servo motor ni macam-macam lagi awak boleh buat. Contohnya awak kata nak buat sorting station kan, awak pergi lalu awak nak pindahkan dia, awak macam tolak dia pergi tempat lain, tu pun boleh juga kita buat. Okay, alright. So dah selesai nama ni, kita klik je next. Next. Dan kita pilih kita punya layout kita pakai layout kita adalah ni PCB tak perlu lah sebab saya tak ada PCB. Sekejap, kita back semula. Terlepas tadi, kat sini kita kena pilih lah kita punya saiz kertas A4 lah. Dan kita klik next. Yang ni PCB tak perlu. Next, next dan finish. Okay, so dia akan appear satu window yang menunjukkan kita punya kita punya environment kat sini lah, apa benda kita nak tambah. Okay, first kali kita tekan button P untuk place kita punya device. Okay, kita letak Arduino. Okay, pakai Uno je memadai, double click Uno. Okay, kemudian device yang kedua kita pakai servo. Okay, servo motor. Okay, double click saja servo motor. Servo motor ni ada dua kita punya servo motor selalunya adalah yang ini. Yang PWM servo motor. PWM servo motor ni dia ada 3 pin dia. Biasa awak akan jumpa dalam pasaran. 3 pin, dia ada 3 warna wire. Orange, sama ada orange, yellow dengan black. Okay. Ataupun lain lah. Coklat, putih, hitam. Contoh macam tu lah. So kita kena identify lah, tengok pada datasheet bagi setiap device yang kita nak pakai. So double click saja servo motor. Okay. Dan kita standby satu lagi device, iaitu kita letaklah satu device kita panggilkan sebagai potentiometer lah, port SG. Kita ambil port potentiometer, kita scroll. Okay, resistor potential ni kita ambil port SG. Ini nanti awak ada buat juga dalam tu nanti. Ini saya dah tunjuk juga sebelum ni. Kita ambil preset untuk analog input lah. Double click je. Alright, and then kita klik OK. Boleh ada 3 komponen saja. 3 komponen saja untuk kita punya litar kita pada pagi ni. Okay. So kemudian kita letak je Arduino Uno. Okay. Arduino Uno, kita letak Arduino Uno, kita letak servo motor. Seperti yang saya pernah maklum sebelum ni, servo motor kita ni adalah jenis PWM. So kita kena masuk dekat pin PWM juga. Okay. Iaitu di mana? Tengah-tengah ni adalah signal punya pin lah. Ambil lah mana-mana kita nak. Okay, contoh kita nak ambil pin nombor 6, ambil nombor 6, klik je. Terus masuk nombor 6. Contoh. Okay, pin nombor 6 ni adalah pin PWM. Mana nak tahu pin PWM? Kita ada simbol dia ni. Yang di simbol ni adalah bermaksud ini adalah PWM punya simbol lah. Maksudnya the pass with modulator. Okay, kemudian kita letak kita punya analog. Analog ni kita just saya letak je dulu, nanti saya cerita benda kita nak buat ni. Okay, selesai. Sama juga, analog ada analog pin lah yang dimasukkan. Dan kemudian kita letak kita punya terminal mode. Kita ada power. Okay, kita ada power. Kita labelkan 5 volt. Sama-sama kanan kiri ada 5 volt. Maksudnya kita ada supply. Yang ini kita menggunakan supply 5 volt servo motor. Servo motor ni ada macam-macam lah, ada 6 volt. Okay. Yang lagi besar mungkin ada 12 volt, tapi biasanya yang untuk elektronik kebanyakan kita pakai 6 dengan 5 saja. Okay. Sambung je ground. Okay. Dan juga sini pun sambung lagi ground. Sambung je. Okay, selesai. Kita punya penyambungan. Okay, selesai. So tak ada isu kot benda ni. Simple je. Dah selesai, jangan lupa save je. File save.
save project. Okay, so save. Okay. Dan pada masa yang sama, saya ada tunjukkan ke awak bagaimana kita nak save as PDF. Klik je, file, print, okay. Print design, okay. Klik OK. Pilih printer PDF. Printer ni kita boleh pilih PDF ke anything lah. Macam saya ada install PDF, saya letak PDF lah. Kalau tak ada, biasa dia akan tulis to PDF. Awak boleh tengok sini. Dia ada tulis Microsoft print to PDF pun ada. Macam saya dah ada, tu tak ada masalah PDF saja. Klik je OK ataupun sebab ada tempat lain boleh setting lagi lah. OK je sebab kita dah pakai portrait dia punya arrangement. Okay, klik fit to page. Okay, dan settle, kita klik je OK. Alright, so dia akan appear, akan bagi tahu dekat mana kita nak save. Dia akan bagi tahu kat sini di manakah lokasi untuk kita save Lita ni. Kita pergi balik dekat kita punya Lita tadi. Nama folder tadi, ingat folder kita tadi kat desktop, dekat DTK MacOS, dia nama dia servo. Double klik saja and then awak namakanlah servo. Servo, save, settle. Dan dia akan keluar Lita awak yang dalam PDF. Inilah. Okay, settle. Part yang ini. Tak apa, nanti saya akan tambah lagi untuk integration. Sekarang ni kita tak integrate, kita just suruh pakai analog dan juga servo saja. Ini tapi saya akan coding untuk servo saja dulu. Okay, right. Settle yang ini. Okay, kalau ada tertinggal bagi tahu saya. Kalau tak ada, saya terus proceed saja. Okay, alright. Okay, seterusnya adalah kita minimize je dulu. Minimize. Kita open Arduino punya software lah. Arduino. Kita boleh cari mana Arduino. Saya punya Arduino saya tak letak kat sini. Tapi saya ada tak kat shortcut kot. Okay. Arduino. Kita open Arduino punya software lah. Oh, tak ada. Okay. Arduino. Okay. Kita dah buka. So, ini adalah Arduino kita. Okay, software kecil kan. So, saya dah tunjukkan sebelum ni. Okay. Saya baru terbaca ada yang WhatsApp saya. Okay. So, cik, saya punya tak adalah file-file tu. Okay. So, kena setting klik file. Ingat WhatsApp saya hari tu siapa? Saya lupa siapa ada WhatsApp saya Dia punya tak keluar setting kan. So, klik file. Preferences. Klik. Tukar size tulisan kat sini. Kita boleh tukar contohnya 25 lah, besar sikit. 25. Dan jangan lupa klik show verbose output during compilation and upload. Dua ni kena klik, kena tick. Kena tick dua benda ni. Okay, baru kita klik OK. Alright. Settle. Okay. So sekarang ni kita nak pakai coding yang sedia ada je. Tak payah susah-susah. Kita ambil coding sedia ada. Cuma kita kita modify sikit lah. Kita boleh ambil coding sedia ada. Contohnya klik je file. Pergi example, kita cari servo. Example, kita boleh cari servo. Okay, kat sini ada dua lah, knob ataupun swipe. Okay, contohnya kita ambil swipe lah. Okay, kita buka. So ini contoh coding swipe lah. Kat sini dia pakai pin nombor 9. Tengok sini, pakai pin nombor 9. Pastikan kita punya ni pun samalah. Kat sini dia pakai pin nombor 6. Okay, ini kita pakai nombor 6. Okay, so simple saja, tukar aja bit nombor 6. Kita nak tengok dulu macam mana dia punya pergerakan je. Sekejap lagi baru saya cerita apa sebenarnya berlaku dalam coding ni. Okay, kita verify terus. Okay, verify terus. Kita nak try dulu kita try dulu. Okay, kemudian baru kita buat coding lah. Saya nak tunjukkan kat awak. Awak boleh ambil contoh yang sedia ada daripada Arduino ni. So awak scroll, cari satu file yang .hex ini. .hex. Ambil yang ini, okay, copy. Copy, Ctrl C, copy yang .hex file ni, Ctrl C, pergi balik pada Lita, kita double klik, kita paste. Dan kita klik OK. Alright. Settle. Okay. Kemudian kita buat apa? Kita run je. Awak nampak kat sini, servo kita bergerak. Daripada 0 ke 180. Tapi kat sini tulis negatif 90 hingga ke 90. So kita tak nampak kan sudut. Kita double klik
balik dekat kita punya servo ni. Double klik, kita tukar minimum angle kita 0 dan maximum angle kita 180 darjah. Dan kita klik OK. So, bila awak run, awak akan nampak dia bergerak dari kosong, dia bergerak sampai 180 darjah. Kemudian dia patah balik. Okey? Clear harap clear. Saya tanya. Dan potentiometer tu guna yang mana? Okey, potentiometer tu awak guna port HG. Port HG. Okey? Port HG yang ni. Potentiometer kita tak masuk lagi. Okey, tak apa. Masukkan siap-siap sebab sekejap lagi saya nak integrate dia. Kalau sempat lah sebelum pukul 9 suku ni sempat lah saya harap. Okey. Yang coding tu saya punya dia tak keluar yang apa? Yang ni. Apa? Ini. Yang panjang-panjang punya tu. Ni, .hex ni. Okey, tadi saya beritahu tadi, klik file, klik preferences kat sini. File preferences, klik ni. Ada dua ni, show verbose output during compilation and upload. Tick dua-dua ni kena tick. Patutnya salah satu pun tak ada masalah, tapi senang klik je dua-dua. Tick dua-dua ni. Clear Boleh Siapa? Azam? Boleh. Okey, awak tick dua-dua ni and then klik OK. Sama juga Farhana minggu lepas ada WhatsApp saya 2 minggu lepas kot saya tak perasan. Okey. So nanti buat benda ni. Kalau tak nanti awak tak boleh nak buat. Sebab saya beritahu saya mungkin buat test esok. Okey. Test amali yang 1. Okey. So prepare lah. Mungkin lah. Saya ikutkan saya nak buat lah. Tapi awak prepare saja. Amali totally amali. Just awak gunakan software Proteus dan juga software Arduino tu saja. Dah selesai ni, klik OK. Okey. Klik OK. Dah klik OK. Awak verify lah. Once kita dah verify, dia akan keluar yang panjang-panjang ni semua. Okey. Dan dia akan appear hex file. Hex file ni. Ni. Arduino swap in hex file. Okey, pastikan awak tukar lah. Attach ni adalah dia punya apa? Dia punya pin kita pasang tadi. And then kita test dekat kita punya board ni lah. Okey, dia akan bergerak. Okey. So, sementara tu okey, awak cuba buat dulu. Okey. Cuba buat dulu sekejap Okey, alright. Ada masalah tak? Nak tengok gambar ni apa simulasi? Sebab ada ni simulasi. Komponen nak tengok komponen. Okey. Ni. Komponen ni belah kiri saya nampak belah kiri awak ni dia tulis Arduino Uno motor PWM servo okey dengan port SG. Okey, macam mana nak letak dia? Okey. Awak tekan button P. Ni button P dekat punya keyboard ni. Okey, ataupun P dekat sini. Arduino lah, type Arduino. Arduino dia akan keluar Arduino lah, pilih Arduino Uno. Okey. Untuk servo, awak type je servo. Servo dia akan keluar ada dua motor. Satu adalah PWM servo dan juga servo. Okey. So untuk case ni kita pakai PWM. Majority semua memang kita pakai PWM servo motor lah. So kita pilih PWM servo motor kat sini. Kita klik. Okey, clear dua komponen ni. Komponen yang terakhir adalah port. Awak boleh type je port -SG. Tak ada masalah. Dia akan terus keluar. Port -SG maksudnya adalah kita punya potentiometer lah. Okey. Alright. High
granularity. Itulah lebih kurang. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Kita pakai lain-lain punya potentiometer pun tak ada masalah. Ini saya saja ambil port SG. Kalau ambil lain-lain potentiometer pun okey, tak ada masalah. No problem. Both kita boleh pakai lah. Alright. Okay, clear. 3 ni dapat So dah klik okey, dah double klik okey tu dah masuk. Awak klik je okey. So nanti dia akan add lah dalam awak punya Lita ni. Okay, dan kita ada servo, sebiji servo. Dan yang ini sama juga kalau awak pakai dekat mana? Dekat dalam projek awak pun okey, no problem. Projek awak pun boleh pakai yang sama. Tak ada masalah pun. Okay. So nanti mata awak kata saya nak buat projek guna servo motor. Contohnya awak nak buat kaki robot berjalan ke contohnya. Ada sendi ke apa, boleh pakai servo. Okay? Clear Sambungan yang port SG ni Encik. Sambungan dia simple je. Okay, sama macam servo. Yang tengah-tengah. Yang servo yang tengah-tengah masuk ke PWM. Mana-mana pin yang ada simbol PWM ni. Okay, simbol ni saya lupa nama dia. Okay. Dan untuk yang ni potentiometer ni dia adalah analog sensor. Kita namakan sebagai analog sensor. So kita boleh masuk mana-mana analog pin. 0 sampai 5 ni kita boleh masuk mana-mana pun analog. No problem, boleh masuk. Okay. Yang penting dalam coding lah. So sekarang ni kita tak buat lagi coding dekat analog ni, tak buat lagi. Okay. Sekarang ni kita baru buat hanya servo motor untuk bergerak saja. Okay. Untuk dia punya dia punya yang lain-lain tu kita tak buat lagi. Okay? Alright. Sekejap Cik, nak tengok coding. Okay, so boleh dapat Okay, sorry sebab kita buat kelas kejap je, 1 jam je lebih kurang. Okay, so nanti video ni saya akan share dalam dalam YouTube mungkin dalam YouTube ataupun saya share. So awak nanti boleh tengok lah. Okay, YouTube ni senang sebab kalau file besar-besar awak tak payah download, awak just tengok je terus. Dan saya buat raw file saja. Maksudnya saya tak edit lah. Apa yang ada lah. Okay, clear Sebab apa? Selepas ni saya nak suruh awak install satu software. Okay, nanti iaitu software Node-RED. Node-RED. Okay, insyaAllah kalau sempat saya akan ajar awak bagaimana untuk buat Node-RED. Node-RED. Guna software tersebut. Okay, insyaAllah. Dan juga saya akan bagi link video lah nanti. Okay, alright. So next, saya nak buat coding. Okay, saya nak buat coding. Yang tadi kita dah run, maksudnya servo dia bergerak je lah. Bergerak ikut angle kan. Okay, sekarang ni saya nak buat simple je coding, iaitu coding dia, kita adjust kita punya analog ni. Okay, kosong, dia akan bergerak ikut kita punya adjustment. Ini contohlah awak nak buat satu projek, contohnya gripper, tangan gripper tu awak adjust manual. Awak pusingkan awak punya potentiometer, dia bergerak ikut awak punya putaran tu. Contohnya awak pusing sikit, dia bergerak besar. Atau awak tutup. Macam, ataupun awak nak buat macam tangan lah. Tangan, okay, awak tak sensor analog dekat awak punya tangan ni, awak bergerak, servo awak pun ikut. Contoh macam gitulah. Hand punya sensor, contoh macam tu lah. So kita boleh buat. Alright. So kita terus pergi kepada coding dia lah Kita terus pada coding dia. Okay, saya share, saya buatlah coding baru. Okay, coding baru. Okay. Sekejap Alright, saya share hanya ni saja. Okay, alright. Okay, so ini adalah kita punya environment nanti untuk awak Arduino nanti awak nak coding. So firstly,
benda yang asas je, sama je, tak ada masalah pun. Okay, iaitu awak kena type dulu lah dia punya library. Untuk case ni kita pakai library kita adalah servo. H include servo.h. Servo.h. S huruf besar .h. Maksudnya kita pakai servo punya library lah. Servo.h. Kemudian kita declare lah apa nama kita ni servo. Mungkin awak kata servo. Lepas tu kita nak namakan dia, kita panggil servo se1. Se1 contohlah servo se1. Se tu nama lah. Ini servo, apa nama servo kita tu? Saya namakan sebagai se1 ataupun servo 1 lah. Susah nak identify, kita namakan servo 1. So namanya servo 1 kita ni adalah servo. Ataupun kalau awak nak letak nama lain pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Okey. Kemudian satu lagi kita declare, kita ada sebelum tu ataupun selepas pun tak ada masalah, kita ada analog kita lah, kita boleh namakan dia sebagai kita guna kaedah lain lah, constant integer, sama je lah constant integer. Kita kata analog kita adalah pada pin A berapa tadi? Kita punya sensor tadi adalah pada pin A1. Analog kita adalah pada A1. Okey, analog kita kat A1. Kemudian kat sini kita bagi satu arahan bahawa kita punya sudut asal kita punya potentiometer ni on je, starting pada 0 lah, dan juga kita set up ini sama je, kita buang yang ini, kita namakan pin mode macam biasa. Pin mode kita ada analog sebagai input. Okay. Dan juga kita ada servo kita. Kita boleh katakan servo kita tu kat mana? Servo 1 attach pada pin berapa? Tadi kita kata pin 6 kan? Kita namakan lah. Servo 1 kita adalah berada pada pin nombor 6. Okay, cukup. Alright. Dan satu lagi kita tertinggal tadi, tak apa, kita tambah je, tak ada masalah. Nanti kita tambah je device kita boleh namakan serial lah. Serial.begin 9600 sebab kita tak pakai LCD. Okay, kita just pakai apa nama, serial monitor je lah so nanti kita akan paparkan. Okay, settle kat sini. Kemudian void loop void loop kita adalah kita nak kita punya servo ni bergerak mengikut analog kita. Okey, kita boleh katakan integer sudut ataupun kita boleh namakan sudut teruslah. Ataupun yang ini pun tak payah, bolehlah kita namakan sudut sama dengan analog read. Okey, bacaan analog daripada analog. Okey, kali dengan berapa? Yang ini saya nak buat dia bergerak 150 darjah maksimum dan daripada 1023. Okey, 1023 saya dah tunjukkan sebelum ni. So awak just kena kira lah, iaitu 180 degree bahagi 1023 lah. So kita akan darat 0.176. Okey, semikolon. So maksudnya ini saya dapat daripada mana? Kita buat komen sikit. Okey. Ini adalah dari 180 bahagi saya saja type sini 1023. So kita dapat inilah. Kenapa kena bahagi? Sebab maksimum analog adalah 1023, iaitu dia adalah 10 bit analog, dan maksimum angle dia adalah 180 darjah, dan kita nak tengok 1 darjah berapa dia punya bacaan bit dia ni. So kita buat macam ni lah. Okay, alright. Dan kita boleh buatlah paparan. Contoh kita kata serial.print ln. Kita nak paparkan apa? Kita nak paparkan sudut. Kita akan paparkan sudut, dan pada masa yang sama kita nak servo kita ni bergerak mengikut sudut tu. Kita boleh type je lah. Servo 1, okay, dot right, okay, iaitu kita nak tulis berapakah angle dia tu, dan apa yang dia papar adalah sudut. Okay. Right. So sudut, dan kita bagi masa sikit, delay
tak salah 20 microsecond tak apa. Ni delay tu maksudnya dia bergerak tu ada nampak lah dia punya ni. Tak ada masalah pun benda ni. Alright. Clear Simple je coding ni. Okay. Alright, so kita terus je verify. Kita namakan jangan lupa folder kita kena bila kita nak save ni kita namakan dekat folder kita kat server tadi. Kita namakan dia sebagai server jugalah. Server analog. Okay. Save. Sorry saya terpaksa laju sikit. Alright. Okay. Once dah selesai verify, okay, dia akan keluar macam biasalah kita kena copy kita punya kita punya hex file lah. Nanti copy je hex file awak dan test terus kat awak punya Lita tadi. Itu saja. Okay, untuk pagi ni itu saja. Sejam saja. Copy dan kita paste dekat kita punya Lita lah. Okay. Okay. Alright, double klik Lita kita. Yang ni tadi dah lama kita kata A dan kata V. Kata A tu maksud kita select all dan kata V kita copy balik lah. Klik OK. Alright. So ni Lita kita ni. Okay. Awak tekan je run. Okay. Dan awak adjust lah. Kenapa 85? Dia separuh lah. 50%. Dan awak adjust lah. Adjust paling bawah kosong. Nampak tak? Kita tak nampak. Saya zoom sikit. Okay. Tapi awak tak nampak lah sudut tu berapa kan? Tak nampak kan? Sebab dia kita tak buat serial monitor punya pin. Kita nampak Nampak. Awak adjust analog ni, awak gerak dia ataupun awak boleh gerak-gerak ni. Gerak. Contohnya awak gerak sikit-sikit Nampak ada bergerak Awak tekan je ni dia gerak. Okey. Turun, naik. Awak tekan dekat button atas ni dia akan bergerak. So ini adalah analog ataupun awak boleh tarik-tarik ya. Kat sini. Okey. Tapi kita tak nampak dia punya sudut kan. Awak boleh je nak nampakkan dia. Simple saja. Okay, stop dulu. Kita tambah satu lagi instrument mode. So ini saya dah ajar semua saya dah ajar ni. Okey, instrument mode kita pilih virtual terminal. Klik je virtual terminal kat sini. RX masuk ke TX masuk ke RX dan RX masuk ke TX. Itu saja. Selesai. Ini virtual terminal Awak ambil virtual terminal daripada instrument mode. Dan awak klik je run. Dia akan keluar ni. Ini sudut dia 1/6. Sepatutnya lah tapi dia kat sini dia ada plus minus lah Okey, kosong. Tergerak. Okey. 174. 180. Okey, 180 lah. Sepatutnya diikut lah. 144. Tapi server itu tak ikut sebab terlalu kecil dia punya pergerakan dia tak nampak. Ini 90. Dia ada plus minus tapi diikut lah angle kita ni. Alright. So, settle. Alright. Settle untuk hari ni punya. Okay. Dan tadi kita dah print kan. Kita buat barulah. Klik je file. Kita print balik. Print design lagi sekali. Alright. Kita dah tambah device kan. Kita just klik OK je. Kita replace je yang tadi. Replace je. Save. Standard punya kaedah lah. So, dia akan keluar baru. Macam ni lah. JJ dah tengok coding yang tadi, yang bawah sekali. Okay, alright. So, ini adalah coding kita lah. Sekejap. Ada tak keluar. Sekejap kenapa tak keluar. Okay, alright. Ini adalah coding kita. Okay. Void loop, void setup. Itu sajalah. Ni je kita punya coding. Yang atas ni adalah sikit-sikit lah. Ni full coding Full coding. Okay, daripada atas ni full coding. Awak nak ambil gambar ke apa, inilah. Okay, alright. Kita hampir ngam-ngam lah. Masa, ya. Saya nak tengok gambar Lita boleh? Gambar Lita? Kejap. Okay.
Okey, Lita saya letak kat sebelah sini. Saya harap awak nampak lah. Coding dia pendek je cik. Ya, coding dia pendek saja. Oh. Okey. Pendek saja. Ni Lita ni saya letak sini Tak nampak pula. Lita saya letak sebelah sini harap nampak lah. Kalau tak nampak, saya adjust sikit. Memang saja buat coding pendek, okey. Memang coding pendek saja untuk kita, saya nak tunjuk dekat awak analog kepada servo. Cik, yang cik adjust dia punya servo motor tu kan, dia macam mana? Yang minimum angle tu Ini okey, daripada yang dia papar dekat sini ke apa? Situ. Ya, awak just double click, awak tukar je minimum angle kosong, maximum angle 180. Oh. Okey. Maksudnya dia akan bergerak kosong sampai 180 darjah, itu saja. Okey. Alright. So benda yang sama nanti awak boleh apply bila dalam physical punya devices. Okey, tak ada masalah. Kita akan pakai benda yang sama lah. Cik, Ya. analog tu kan cik ada adjust atas bawah kan. Yang tu untuk apa, macam bawah untuk apa, atas untuk apa, tengah-tengah macam tu. Ni. Ini apa? ada. Awak tengok Saya adjust Saya run naik atas, servo tu bergerak ikut apa yang kita adjust. Ikut angle. Itu yang tadi dalam coding saya buat. Analog ni bila paling bawah dia 0 degree. Tergerak sikit, dia naik ikut angle yang kita adjust tu. Macam awak punya ni lah. Kan kadang-kadang kita ada volume tu kan. Kita adjust kan. Kita pusing dia, servo kita bergerak. So kalau awak pakai robot tangan, yang gripper tangan robot tu, awak gerakkan dia akan buka tangan, tutup tangan, buka tangan, tutup tangan. Macam gitulah. Dia synchronize kan pergerakan dia tu. Okay? Okey cik. Clear Okay, alright. Okay, ada yang lain ada soalan nak tanya? Saya harap clear lah apa yang saya sampaikan untuk kelas kita pada pagi ni lah. Okay, ada soalan lain nak tanya? Okay Okey cik, tak ada. Kalau okay, so rasanya sampai di sini saja kelas kita. Dan saya ada bagi, nanti saya nak suruh awak install software. So awak kena ikutlah link tu, saya akan bagi link tu dalam awak punya group, dalam group WhatsApp untuk awak install Node-RED. Node-RED tu salah satu daripada software yang kita nak gunakan. Kita nak integrate kan, nak IoT kan lah, nanti kita akan pakai lah. Kita belajar sampai kepada IoT base kalau sempat insyaAllah. Okay? Alright, so sampai di sini saja kelas kita. Okay, kita jumpa lagi next esok kelas esok. Okay, sebelum kita buat test tu, sebelum test kita buat kelas dulu lah sikit esok Okay, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cik. Terima kasih cik. Waalaikumsalam. Terima kasih cik. Waalaikumsalam.